Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very good morning to all of you. I am Muhammad Ashraf bin Azni. Dan hari ni I try untuk buat video ni sependek yang mungkin dan seringkas yang mungkin supaya semua orang boleh dengar dengan cepat dan dapat maklumat yang apa yang I nak sampaikan. So hari ni I nak buat video tentang ataupun nak explain, bersembang sikit tentang isu yang sedang hangat diperkatakan, iaitu berkenaan dengan Agong dan juga Parlimen, you know, everything yang berlaku. So I've been receiving a lot of requests untuk explain ataupun buat video on this. So here it is. Lepas I buat research yang berjam-jam, ya. Okay, so I try to make this video dengan menjawab soalan-soalan. I dah buat soalan-soalan yang mana I rasakan inilah soalan-soalan yang I put myself dalam keadaan orang awam yang tak ada latar belakang undang-undang. So ini soalan-soalan yang I dah rangkakan, dan I akan jawab satu persatu. Yang pertama, bolehkah Agong membuat undang-undang semasa emergency? Jawapannya adalah boleh. Okey, dan ini adalah berdasarkan artikel 150 klausa 2B Federal Constitution, Perlembagaan Persekutuan. Soalan seterusnya, soalan kedua, dan you akan tanya bila Agong boleh buat undang-undang dan jawapannya adalah Agong boleh buat undang-undang yang dipanggil sebagai ordinance sekiranya Parlimen tidak bersidang semasa emergency tersebut berjalan, dan ini adalah kuasa yang diberikan di bawah artikel yang sama, iaitu artikel 150 clause 2B. Alright. So syaratnya adalah Parlimen tidak bersidang. So bila Agong awal tahun hari tu, Januari, buat ordinance darurat, so masa tu Parlimen tak bersidang, right? So yes, that is allowed. Okay. Soalan seterusnya, apa yang jadi dekat undang-undang yang dibuat oleh Agong sekiranya Parlimen bersidang macam baru-baru ni, So apa yang jadi adalah berdasarkan perkara 150 klausa 3, ia mengkedaki bahawa the emergency itu sendiri, iaitu proklamasi darurat itu sendiri, dan juga ordinance ordinance ataupun law. Okay, bila I cakap, sorry, I explain sikit. Bila I cakap law, kan, law ni adalah nama besar macam dia punya mak. So law yang besar, so dia boleh dikenali sebagai ordinance kalau law tu dibuat oleh Agong semasa emergency, dan dia boleh dipanggil akta kalau law tu dibuat oleh Parlimen, dan dia juga boleh dipanggil ordinance kalau law itu dibuat oleh Dewan Undangan Negeri. Okay? So menjawab balik kepada soalan ni, perkara 150 klausa 3 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan ataupun mengkehendaki bahawa proklamasi darurat tersebut dan juga ordinance yang dibuat di bawahnya perlulah di-lead ataupun dibentangkan di hadapan kedua-dua houses, iaitu Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Apa kesan sekiranya tidak dibentangkan? Okey, perkara 150 klausa 3 tidak memberitahu kita apa yang jadi kalau tak bentangkan. Artikel ataupun perkara 150 klausa 3 ni dia just bagi tahu suruh bentangkan je. Ni adalah requirement yang mana dia guna ayat shall, that means dia mesti, it is mandatory, you kena buat, dia bukannya optional. Alright. So I found 2 cases untuk menjawab soalan apa kesan sekiranya you tak lead ataupun government tak bentangkan dekat Parlimen apabila Parlimen bersidang. Untuk ordinance akan cease to have effect ataupun tidak lagi mempunyai kesan undang-undang. Maksudnya dah macam terbatal lah. Sekiranya you tak lead, and this adalah berdasarkan ada satu Federal Court decision case
Inspector General of Police and another against Lee Kim Hong. Reported pada tahun 1979, dual MLJ 291 pada muka surat 291. So itu untuk ordinance. Untuk emergency, apa kesan dia kalau emergency tersebut tidak di late before parliament? Dan sama juga dia akan cease to have effect, dan ini adalah berdasarkan kes federal court juga. Pada tahun yang sama 1979, Lim Woon Chong and another against public prosecutor. 1979 2 MLJ 264. Itu adalah reported tarikhnya untuk kalau you nak cari lah untuk kes tu, untuk pembacaan you sendiri. So itu kesan dia kalau you tak lead. So next question, adakah Agong melakukan tindakan yang betul dengan mengarahkan menteri undang-undang ataupun kerajaan lah kan, untuk membentangkan ordinance tersebut di parlimen? Well, technically yes, because artikel 150 perkara 150 klausa 3 kata perlu dibentangkan. Tetapi later we found out bahawa based on the statement released by Prime Minister Office, Pejabat Perdana Menteri release statement kata mereka telah pun, jemaah menteri telah pun, government tu adalah jemaah menteri lah, jemaah menteri telah pun menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk revoke ataupun membatalkan ordinance tersebut. So dalam keadaan tersebut, jawapan kepada soalan adakah tindakan Yang di-Pertuan Agong itu betul untuk suruh government lead law ni ataupun ordinance ni dekat parlimen, jawapannya adalah tidak. Lepas kita tahu maklumat bahawa kerajaan telah menasihati, sepatutnya tak boleh kerana ada sebab, because artikel ataupun perkara 40 klausa 1 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa dalam menjalankan fungsi-fungsinya di bawah Perlembagaan Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong mestilah must act in accordance ataupun must act on the advice of the cabinet. Cabinet tu kerajaan, jemaah menteri. So yeah, okay, sepatutnya tak boleh. Next question, apa lagi yang you nak tahu? So tadi kita dah cakap tentang Yang di-Pertuan Agong. Sekarang, adakah kerajaan betul ataupun adakah kerajaan bertindak dengan betul, berfikiran ataupun beranggapan bahawa ordinance tersebut telah pun terbatal ataupun has been revoked apabila mereka memberikan nasihat ataupun advice kepada Yang di-Pertuan Agong? Okay, this is wrong, salah. Because kalau Yang di-Pertuan Agong tak consent ataupun tak memberikan persetujuan untuk membatalkan ordinance tersebut, that means ordinance tersebut masih lagi sah. Alright? Dan apabila kita mempunyai ordinance yang sah, masih lagi berkuat kuasa macam biasa, dan artikel 150 klausa 3 akan terpakai apabila parlimen bersidang, iaitu undang-undang tersebut ataupun ordinance tersebut mestilah dibentangkan di parlimen. Alright, so it is wrong untuk the government assume that by just giving advice, you setuju ke tak setuju ke, kita assume you consented lah. Tak boleh, that is wrong. That is wrong despite artikel 40 kata, artikel 40 kelas 1 kata Agong sepatutnya bertindak mengikut arahan. So you tak boleh assume just because artikel 40 kata Agong sepatutnya bertindak mengikut arahan kabinet, so you dah bagi advice and then you kata, oh, consent lah tu sebab I dah. No, it doesn't work like that.
I akan jawab pasal itu, ada isu tentang tu. I rasa mesti you pun macam wonder kan nanti kat bawah. Next question. Can the cabinet then revoke the ordinance ataupun the law sendiri? Boleh tak kabinet ataupun kerajaan sendiri yang decide membatalkan, bukan decide lah, maksudnya membatalkan ordinance tersebut since Agong tak bagi konsen contohnya. This is a big no. Jawapannya tidak, because the power ataupun kuasa untuk membuat undang-undang ataupun membatalkan undang-undang hanya terletak di Parlimen, iaitu Dewan Undangan Negeri dan Dewan Undangan Negeri pula, Lower House dan juga Upper House, Senat dengan Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Alright, so Agong pun boleh buat undang-undang lah selain daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara, tapi Agong boleh buat undang-undang semasa emergency je. Tapi waktu biasa it's always Parlimen yang boleh buat undang-undang. So there's no such thing as government boleh decide untuk okay, let's revoke this ordinance guna kuasa kita. No, you tak ada kuasa tu. Jangan perasan. Okay. Alright, next adalah since Agong tak nak dengar cakap kita, macam tu kan, government pun fikir since Agong tak nak dengar cakap kita, boleh tak kita nak saman Agong? Well, jawapannya tak boleh. I'm sorry. Alright. So kerana apa? Because artikel 32 ataupun perkara 32 klausa 1 memperuntukkan bahawa yang di-Pertuan Agong tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap apa-apa proceeding kecuali di dalam mahkamah special court ataupun mahkamah khas. Alright. Dan dan so boleh tak you nak saman dekat mahkamah khas? Tak boleh, because berdasarkan perkara 182 klausa 2, mahkamah khas ni memang khusus untuk membicarakan ataupun membawa proceeding terhadap Agong ataupun Sultan untuk negeri, hanya untuk dia punya personal capacity. So bila kita bercakap tentang personal capacity ni, that means macam dia beli tanah ke, dia beli pulau ke, dia beli rumah, dia beli barang, dia beli whatever, tapi personal, bukan atas official capacity dia. So bila Agong bertindak berkenaan dengan ordinance, darurat dan sebagainya, ini adalah pasal ini adalah di bawah official capacity dia, capacity rasmi. So special court tak boleh pergi. You tak boleh saman, kerajaan tak boleh saman Agong menggunakan special court. Kalau nak guna yang macam biasa, yang kita kan selalu buat judicial review, ini kita minta mandamus order ataupun perintah untuk compel seseorang authority untuk melakukan sesuatu. Contohnya kita nak compel yang di-Pertua Majlis Pemandaran Shah Alam ke untuk do something, betulkan parit ke whatever, tu boleh kan kita filekan judicial review ataupun sembangkan kehakiman dekat Mahkamah Tinggi dan dapatkan perintah seperti mandamus order contohnya. Tapi untuk Agong tak boleh, because of artikel 32 klausa 1 tadi tu, dan juga ia telah pun di-affirm ataupun disahkan melalui kes Teh Cempoh against PP, Public Prosecutor. So yep, sorry, cannot. Next question. So if Agong refuse, kalau Agong tak nak bertindak mengikut arah yang diberikan, apa yang kerajaan boleh buat? Well, I'm so sorry lah to tell you this. When it comes to Agong, there's really nothing that kerajaan boleh buat kalau Agong tak nak ikut dia punya advice. Alright? I mean, kalau kerajaan nak remove Agong, boleh ke nak remove Agong? Sorry, tak boleh juga, because kuasa untuk remove apa dalam Melayu meremove Agong hanya terletak pada Conference of Ruler ataupun Majlis Raja. So, yep, that option also is not viable.
So the only way untuk kerajaan membatalkan ordinance yang telah dibuat oleh Agong is by way of perkara 150 klausa 3, iaitu bentangkan di Parlimen dan kedua-dua house, Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara luluskan resolution, pass resolution untuk annul ataupun batalkan this ordinance. Alright. Okay, kita nak ambil ni. Next. So, berdasarkan artikel 150 klausa 3, right? Adakah itu bermaksud proclamation dan juga any ordinances yang dibuat di bawah proclamation darurat tadi mesti dibatalkan di Parlimen apabila Parlimen bersidang? Because tadi kalau kita baca artikel 150 klausa 3, requirement dia adalah shall be laid, maksudnya dia mesti dibentangkan. So adakah apabila dia mesti dibentangkan dekat Dewan Rakyat dan Dewan Negara, adakah itu juga membawa maksud Dewan Rakyat dan Dewan Negara perlu membatalkan deklarasi darurat dan juga ordinance yang telah dibuat? Jawapannya tidak, because requirement untuk lead hanyalah untuk membentangkan. It's up to the Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara untuk decide sama ada kalau diorang tak batalkan, dan dia akan masih lagi sah, seperti yang dua case federal court as I mentioned tadi. Kalau dia decide untuk batalkan, then they just pass a resolution and akan terbatal. Alright. So kita balik tadi kepada Agong tadi kan, boleh ke sebenarnya Agong refuse untuk bertindak mengikut nasihat ataupun advice yang telah diberikan oleh kerajaan untuk membatalkan ordinance? So berdasarkan perkara 40 klausa 1, Agong secara undang-undangnya tidak boleh menolak ataupun refuse to act on the advice yang telah diberikan oleh jemaah menteri ataupun kabinet. So itu adalah peruntukan undang-undangnya. Kalau dia tak ikut, then there's nothing much you can do, I suppose. Sebab nak saman pun tak boleh, nak remove pun tak boleh. So itulah dia. Dan soalan terakhir adalah selepas ni boleh tak lagi Agong membuat undang-undang menggunakan nama yang sama, iaitu ordinance lain? So memandangkan kita punya Parlimen telah pun bersidang pada hari Isnin yang lalu, maka cannot Agong kuasa untuk membuat ordinances atau membuat undang-undang di bawah proklamasi darurat has no longer vested in Agong. Agong dah tak ada kuasa itu lagi. Dan ini adalah berdasarkan kes yang telah diputuskan di mahkamah, iaitu Teh Cheng Poh against PP. So, I hope video I ringkas ni telah menjawab sedikit sebanyak persoalan yang bermain di fikiran anda. Dan I hope I dah cuba explain dengan bahasa yang paling mudah, menggunakan layman punya term. So, I hope orang-orang biasa yang tak ada latar belakang undang-undang boleh faham tentang isu yang tengah hangat berlaku di negara kita. So, terima kasih. Lama gila lah I tak buat video kan. I've been busy with my study. Terima kasih kerana menonton, and thank you for all the support. Thank you untuk semua yang doa, and terus doakan I untuk habis belajar tu. I really hope tolong doakan I tau. Thank you so much. Jaga diri. Semoga Allah je yang mampu membalas semua jasa baik korang semua. You guys are awesome. Bye. Assalamualaikum. Peace out.